Saudara pendengar Ria 897 FM, saya ingin berkongsi pengalaman yang diketengahkan. Ini datang daripada Seri yang menetap di Yishun. Pengalaman yang dialami oleh Seri terjadi pada tahun 2008. Kisah yang diceritakan ini berlaku tahun 2008. Pada waktu itu saya sedang demam panas. Suami saya tidak ada di rumah. Suami saya keluar bekerja pada waktu malam. Malam itu saya rasa agak seram sejuk. Saya tak pasti kenapa. Badan saya menggigil kesejukan. Tapi bila diselimut, menjadi panas. Jadi pendengar Ria 897 FM, pengalaman Seri ini terjadi apabila saya tertidur. Tertidur dalam keadaan saya demam panas. Saya terbangun kerana terdengar pintu rumah saya diketuk. Apa yang berlaku? Saya bangun, saya buka pintu dan di hadapan rumah saya ada seorang wanita tua yang sedang berdiri di hadapan pintu rumah. Saya membuka pintu dan membenarkan wanita itu masuk ke dalam rumah saya. Pendengar Ria 897 FM. Waktu itu, wanita itu masuk ke dalam rumah dengan membawa satu bungkusan. Satu bungkusan yang dipegang menggunakan tangannya. Dia masuk ke dalam rumah. Kemudian dia duduk dekat ruang tamu. Bungkusan itu diletakkan di atas meja. Itu yang saya ingat. Tiba-tiba saya terbangun. Terbangun dari tidur saya kerana terdengar bunyi dentuman guruh yang begitu kuat. Rupa-rupanya, kata Seri, saya bermimpi. Dalam mimpi saya yang saya jelaskan awal tadi, pintu rumah saya diketuk. Saya keluar, buka pintu. Ada seorang wanita tua yang saya tak kenal masuk ke dalam rumah dengan membawa bungkusan ke dalam rumah saya. Badan saya masih panas. Saya bangun, saya duduk daripada baring, duduk di atas katil. Bila teringat tentang apa yang saya mimpikan, saya istighfar. Pendengar Misteri Jam 12. Ini kata Seri. Jadi, waktu itu saya nak sambung balik tidur. Saya nak baring, nak cuba lelapkan mata. Badan memang lemah. Nak bangun minum air pun saya tidak mampu untuk keluar dari bilik dan masuk ke dapur. Sedang saya baring di atas katil nak cuba lelapkan, alangkah terperanjatnya daripada katil di dalam bilik tidur saya boleh nampak ruang tamu rumah saya. Ruang tamu rumah yang gelap gelita, tidak ada lampu dipasang. Rumah saya memang gelap gelita, sebabnya tadi bila tidur tidak begitu gelap. Tapi bila hujan dah mula turun, hari semakin lama, semakin malam, semakin gelap. Dekat ruang tamu Kesi, walaupun gelap, saya nampak macam ada susuk tubuh seseorang sedang duduk dekat atas sofa. Saya terpandang seperti ada seseorang dekat ruang tamu di sofa rumah saya. Abang?
Abang ke tu? Abang. Casey, saya tidak ada sangkaan lain. Saya sangkakan itu adalah suami saya yang sedang duduk dekat ruang tamu. Saya tak boleh pekik kuat. Badan lemah. Saya cuba panggil sekuat yang saya mampu. Abang? Abang? Abang ke tu? Casey tak menyaut langsung. Saya ternampak handphone di sebelah bantal. Saya mengambil handphone. Saya telefon suami saya. Telefon berbunyi. Suami angkat. Hello? Sayang, ada apa? You okey tak? Abang kat mana? Abang kat mana? Kat kerja lah. Kenapa? Tak ada apa-apa, bang. Saya badan masih lemah lagi lah, bang. Saya beritahulah suami. Badan masih lemah, tak bermaya, demam panas. Suami kata pergi rehat. Nanti balik, suami bawa jumpa doktor lagi. Sebenarnya hasrat saya telefon suami ni bukan apa. Nak tahu suami dekat mana. Saya letak telefon, saya tengok dekat ruang tamu, susuk tubuh yang duduk dekat ruang tamu di sofa tiba-tiba lesap, Casey. Lesap. Saya tengok dah tak ada. Saya pejamkan mata saya. Pejamkan mata sambil-sambil saya membaca surah. Nak tutup mata, nak tidur, nak beristirahat. Tiba-tiba meremang, kata Seri, meremang bulu rumah saya. Rumah saya dekat tingkat 4, Casey. Saya tinggal di tingkat 4. Meremang bulu rumah saya. Mula-mula saya ingatkan benda tu muncul lagi dekat ruang tamu. Saya perhatikan, saya tengok, tenung dekat ruang tamu. Yang gelap, tengok kiri, tengok kanan. Mana ni? Kenapa rasa meremang Pendengar Ria 897, rupa-rupanya apabila saya toleh, ada sesuatu dekat jendela rumah saya. Ada sesuatu yang sedang terapung-apung dekat tingkap bilik rumah saya. Saya toleh, saya cuba nak lelapkan mata. Saya buka mata bila terperasan sesuatu dekat jendela saya. Astagfirullah. Ya Allah. Saya baca surah, baca beberapa kali sampailah saya tertidur, sampailah suami saya balik kejutkan saya untuk berjumpa dengan doktor. Casey, setiap kali selepas itu, selepas kejadian pertama kali berlaku ketika saya demam panas, setiap kali saya sakit, saya dapati sesuatu yang luar biasa akan terjadi pada saya. Setiap kali kalau saya sakit, selepas kejadian itu, saya boleh nampak makhluk-makhluk yang mana orang-orang biasa tak boleh lihat secara kasar. Misteri Jam 12. Ini datang daripada pendengar kita bernama Wati. Wati kata di sini, Casey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 2 minggu lepas, ini merupakan hari raya bulan Syawal lah, yang mana saya sekeluarga telah pun pergi ke rumah pergi ke rumah kakak kepada mak saya yang menetap di Malaysia lah. Jadi mak saya ni mempunyai adik-beradik, ya. Ada sebahagian adik-beradik dah duduk Singapura menjadi rakyat Singapura. Sebahagian pula adik-beradik berada
di Malaysia dan merupakan warga negara Malaysia. Ini satu ketika dahulu, ya, ketika nenek saya ni asalnya beliau ni adalah orang Singapura, tapi itulah ketika zaman dulu tu kan mereka bebas untuk berada di Singapura ataupun Malaysia, dan ada yang pilih untuk kekal di sini, ada pula untuk bersama dengan keluarga di seberang tambak. Jadi 2 minggu lepas saya pergi beraya di seberang tambak dekat kawasan Pontian, Johor, ya, Johor, Pontian, Pekan Nenas. Kata Wati, pengalaman saya dengan anak saya yang berusia 5 tahun dekat luar rumah. Ini merupakan rumah makcik saudara saya lah yang ada di Pontian, Johor. Kami bermalam di sana untuk 2 malam, Casey. Ya, 2 malam. Sebabnya bila berada di Johor tu, pakcik saudara saya ni akan bawa lah kita ramai-ramai, akan konvoi naik kenderaan pergi ke rumah beberapa adik-beradik mak saya. Mak saya ni mempunyai 14 adik. Oh, ramai 14 adik-beradik. Jadi ada dalam 5 orang adik-beradiknya berada di Singapura, yang lain semua berada yang menetap di Johor lah. Jadi kita berjalan raya dari satu rumah ke rumah yang lain. Malam yang pertama, kita sampai sebelum tu pada pagi hari, kita berehat dan kita keluar beraya beramai-ramai. Kemudian balik rumah, kita mandi, makan, berehat lagi. Malam tu saya keluar dekat depan halaman rumah lah, rumah kampung. Keluar dari rumah, bunyi cengkerik begitu kuat. Keadaannya malam yang tenang, dan saya bawa anak saya berusia 5 tahun keluar. Sebabnya kita nak pergi dekat, saya nak tunjuk dia dekat belakang rumah tu ada reban ayam. Waktu siang hari bila kita sampai tu, pagi hari bila sampai, tak sempat nak tunjuk sebabnya nak kena siapkan tu, siapkan ni, dan tahu-tahu kita keluar berjalan raya sampailah pada malam hari. Jadi saya pun janji anak saya nak tengok reban ayam. Saya keluar daripada bahagian pintu depan, membawa anak saya untuk melihat ayam-ayam dekat reban. Jadi pendengar Ria 897, selepas ini kisah akan kembali. Saya akan kongsi kisah yang diceritakan oleh Wati. Memang amat menyeramkan. Kejadian yang menakutkan berlaku dekat Pontian, Johor, Pekan Nenas. Kita kembali sambung kisah Wati. Sebelum saya jawab panggilan, anda boleh hubungi Casey di 669-11897. Kalau ada nak berkongsi kisah misteri, pengalaman yang mungkin lama dahulu pernah berlaku pada anda di sewaktu kecil, ataupun anda pernah yang mengalami sesuatu ketika anda keluar rumah, dalam rumah, di tempat tugas, ataupun ada di antara anda mempunyai kerjaya yang cukup menyeramkan. Sebagai seorang pengawal keselamatan, mungkin anda yang bertugas di bilik mayat mungkin nak kongsi pengalaman, pun dipersilakan. Jururawat ada pengalaman seram pun boleh hubungi saya di 669-11897. Sementara itu saya nak kongsi dan sambung kisah Wati. Anda dah dengar awal tadi, Wati membawa anak berusia 5 tahun yang beliau janji untuk keluar ke belakang rumah makciknya dekat Pontian, Johor, Pekan Nenas, yang mana dekat situ makciknya ada memelihara beberapa ekor ayam dalam reban. Sini cepat. Nih, ikut mama ni. Tengok ayam Cepat jalan. Baik-baik ni. Jalan tengok bawah Saya pun bawa anak saya pergi ke reban ayam dekat belakang rumah. Jadi sebelum masuk kawasan reban ayam tu, ada kawasan pagar. Kena buka pintu pagar tu, Casey. Saya pun buka dan berdiri dekat tepi dulu, belum masuk dalam habis. Saya tak bawa lampu, lupa nak bawa lampu. Handphone pun tak bawa, lupa. Jadi saya dengan anak saya pun masuk. Pendengar Ria 897, saya kata, kalau Ifi nak tahu, inilah reban ayam. Dalam ni ada ayam tau. Nampak tu, ayam tengah tidur. Kemudian anak saya pun tanyalah, berapa banyak ayam mama? Tak tahu, kena kira lah. Nak kira sekarang tak boleh, tak nampak, ada dekat dalam. Saya kata pada anak, nak tengok lagi dekat tak? Dia pun angguk. Saya dengan anak saya jalan. Tiba-tiba pendengar Ria, anak saya cakap, Mama, dalam reban tu ada orang tinggal Orang tak adalah.
Orang tinggal kat rumah sebelah ni. Ini reban ayam untuk ayam tinggal. Mama, tapi Ifi nampak ada orang kat dalam. Saya mula tenung dekat dalam reban tu. Saya tengok ada ke orang. Saya cakap lagi, tak ada orang. Itu semua ayam yang tinggal. Ini rumah ayam, dipanggil reban ayam. Manusia tinggal kat rumah sebelah ni. Mama, dalam tu ada orang. Pendengar Ria 897. Waktu tu saya dah rasa meremang. Okey, Ifi, jom kita balik Ifi, kita balik. Mama, balik Mama. Ifi takut Mama. Muka orang tu seram. Casey, saya tengok lagi dekat dalam reban. Memang saya tak nampak. Saya pusing, kata Wati. Keluar daripada pintu pagar kecil tu, tutup balik. Saya daripada nak berjalan, saya tak jadi nak jalan. Saya dokong anak saya. Jadi bila saya dokong anak saya akan nampak belakang lah. Kalau jalan, pimpin tangan, sama-sama tengok depan, jalan ke depan. Masalahnya saya dokong anak saya. Konon-konon nak cepat. Jadi saya angkat, dokong anak. Ifi sini, Mama dokong. Saya dokong anak saya. Anak saya bila saya dokong, nampak dekat belakang. Anak saya cakap, Mama, nenek ni dekat belakang kita. Pendengar Ria 897. Anak saya cakap, Mama, nenek ni dekat belakang kita. Saya dah rasa meremang. Saya lari dengan anak lintang pukang Casey. Sampai dekat depan pintu rumah makcik saya. Tercungap-cungap saya dibuatnya. Saya masuk ke dalam rumah. Kemudian saya duduk. Yang nampak mak saya. Wati, apa dengan kau ni? Tak boleh cakap Casey. Yang pertama sekali, dalam keadaan ketakutan. Yang kedua, tercungap-cungap. Jadi kombinasi ni membuat saya sukar untuk bercakap. Saya tarik nafas untuk tenangkan diri. Saya pun ceritakan apa yang berlaku pada mak saya. Mak saya marah. Kau ni sekarang dah pukul berapa? Belakang tu hutan. Kau bawa anak kau pergi tengok reban ayam. Kau cari naas lah. Hello, selamat tengah malam. Malam. Ya, siapa bercakap ni? Dengan Missy. Missy? Yes. Ya, ini panggilan dari mana Missy? Dari Jurong, Kak. Dan pengalaman Missy ni tentang apa? Silakan. Ya, sebelum saya kerja di Singapura, ini pengalamannya di Indonesia, di rumah saya sendiri. Saya kasih cerita, di rumah saya sebelahnya itu hutan, Kak. Oh, rumah Anda. Kalau Indonesia. Anda Indonesia ni kawasan mana? Di daerah mana ini? Bandung, Indramayu. Oh, Bandung. Jadi rumah Anda sebelahnya berdekatan dengan hutan lah. Ya, tapi sekarang sudah dibangunkan lah. Dibangun jadi peta perkebunan itu buat sawah, ladang. Jadi nggak ada hutannya seperti dulu. Ya, jadi sewaktu saya itu hamil, anak saya cuma satu, Kak. Ya, jadi suami saya waktu itu kerja di Jakarta. Dan kata orang tua, katanya kalau hamil itu ya banyak gangguan, apalagi anak yang pertama ya. Iya. Jadi saat itu saya tidur sekitar jam 2 malam. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu ada pokok pisang. Oh. Iya. Wah, kalau pokok pisang selalunya dikatakan ada penunggunya ya. Iya, jadi waktu itu saya cuma ditungguin sama ibu saya. Saya waktu itu tidur sendiri, Kak. Jadi ibu saya bisa di kamar ibu saya gitu. Nah, setelah itu jam 2 saya dengar suara macam kayak ada kakak cantik, ya tahu sendiri kan. Ada yang menangis gitu. Jadi suaranya semakin, tadinya dari keras, jadi lama-lama jadi pelan gitu. Nah, saya waktu itu belum sadar, Kak, karena saya nggak tahu malam itu kok nggak ada suara katak, suara anjing atau suara apa gitu, binatang malam kok sepi senyap gitu, Kak. Nggak ada suara apapun. Jadi yang saya dengar suara perempuan menangis. Ya,
Jadi saya baru sadar pas bangun, lalu siapa yang nangis gitu. Kok malam-malam gini, kan di hutan mana ada gitu orang-orang yang berani gitu ya. Iya. Jadi pas sudah sadar, saya baca istighfar. Ya Allah, ini kayaknya ada pertanda yang nggak baik. Terus saya arahnya itu dari pohon pisang. Ya, jadi di jendela itu ada gorden, ada langsir. Tapi langsir saya tuh agak samar-samar gitu karena kan bisa kelihatan di luar gitu Kak. Karena sorot lampu. Jadi saya nggak tahu bentuknya, nggak tahu wajahnya ya. Tapi saya lihat bentuknya gitu. Oh. Jadi ada di balik pohon pisang itu. Saya langsung lari, langsung lari. Saat itu juga gedor-gedor pintu ibu saya. Terus ibu saya kaget gitu ya, bangun, kamu kenapa ya? Ada yang terjadi sesuatu dengan bayi kamu? Kata saya, terus enggak, saya nggak bisa ngomong. Langsung saya gedor-gedor, suruh masuk terus dikunci. Terus saya cerita. Terus sama ibu saya dilafadzkan Al-Fatihah. Besoknya ya bisa tidur gitu ceritanya. Jadi padahal di situ saya selalu sedia Al-Quran Kak, kalau tidur. Al-Quran kayak sapu lidi, kayak gunting. Tapi tetap saja gangguan ada gitu. Dan dari itu saya percaya kalau makhluk itu yang lain itu ada gitu sama kita. Kalau di Bandung ya, apa antara mitos-mitos yang mungkin ada kepercayaan tertentu nggak? Ataupun mitos-mitos yang pernah dikongsi? Kalau orang Jawa, kan saya orang Jawa ya kayak kalau misalkan orang hamil itu harus mematuhi peraturan yang berlaku, istilahnya kalau kita tidak percaya ya kita naas gitu, maksudnya kayak gitu. Karena bukannya percaya 100% ya, masalah kayak dengar nasihat ibu, dengar nasihat orang tua. Kalau misalkan maghrib jangan suka duduk di pintu, atau orang hamil itu jangan selalu keluyuran kalau malam gitu, karena nggak baik buat diri sendiri dan kandungan gitu biasanya. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya lahir dengan selamat, sehat gitu, sudah tumbuh besar. Ya, nggak ada masalah. Jadi terima kasih ya Nisa. Iya, makasih. Terima kasih kembali. Ya. Oke, itu dia teman dari berkongsi pengalaman di kampungnya di Indramayu di Bandung, Indonesia. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat tengah malam, sorry. Siapa bercakap ni? Sabrina. Sabrina, panggilan dari mana? Saya kat luar. Dan dekat daerah Orchard. Oh, okey. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, cerita ni terjadi dalam tahun 90-an di Pasir Ris. Okay, waktu tu Pasir Ris masih baru. So, kalau orang semua yang lama tinggal situ ingat, kat situ ada satu McDonald yang besar. Saya time tu masa tengah belasan tahun, tengah relax-relax dengan kawan lah dekat McDonald dalam pukul 2 pagi. Orang tengah ramai. Sekali saya dengar ada orang terpekik. What's that? Apa tu kat atas tu? Betul-betul kita pusing tengok atas bumbung tu ada satu cik kak tengah duduk. Tengah menghadap kita. Dan selalunya orang nampak mungkin 1-2, ini ramai, lebih dari 30 orang datang nampak. Jadi kita, pasal saya yang dengan kawan saya yang paling dekat sekali dengan benda tu, kita betul-betul bawa bumbung tu. Dah nak menangis, nak tahu mana nak lari. Yang satu nampak paling dekat ada satu 7-Eleven. Saya rasa masih ada 7-Eleven tu. Jadi kita pun, alamak macam mana 1, 2, 3 cabut dah. Sampai orang telefon polis, lama juga benda tu tak bergerak kisi. Tak tahu siapa yang panggil apa pun. Saya rasa dalam 2-3 jam baru dia terbang. Jadi anda dengan teman anda duduk di sana, orang lain nampak tak? Ramai orang nampak. Oh. Semua orang masa tu dekat luar tu ada tempat-tempat duduk macam bawa-bawa payung gitu. There were dalam at least ada 30 orang dekat situ tengah duduk. Tu zaman anda dengan teman anda, adakah itu zaman handphone ke bukan zaman handphone? Zaman handphone tahun 90-an. Oh, tak adalah orang ambil video ke Masa tu belum, handphone yang ada video belum ada. Itulah, kalau zaman-zaman handphone sekarang dah viral dah kalau betul, nampak image terima kasih pada anda ya. Terima kasih. Kembali. Begitu juga dengan yang ini daripada Kak Imah Kak Imah berkongsi, katanya
Assalamualaikum Dek Casey. Waalaikumsalam Kak Ima. Ini Kak Ima nak berkongsi satu pengalaman yang pernah menghantui Kak Ima. Kakak tinggal di Sembawang. Tingkap dapur rumah kakak ni boleh nampak tempat letak kereta bertingkat lah, multi-story kapak di belakang rumah kakak. Dan inilah kisah yang kakak nak kongsi, pengalaman yang amat menyeramkan. Waktu tu kakak pergi ke dapur rumah dan kakak menjenguk dekat tingkap dapur. Memang satu tabiat, suka sangat jenguk dekat tingkap dapur lah, tengok belakang aja. Jadi tengah jalan ni, pergi dekat tingkap dapur, kakak jenguk dekat belakang tu, nampak parking lah, dekat parking lot. Apa yang kakak terperanjat sangat-sangat, kakak nampak ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri dalam keadaan yang mencurigakan. Mencurigakan tu bukanlah dia nak mencuri, tetapi dalam keadaan yang menyeramkan, mencurigakan. Wanita ni sedang berdiri, berpakaian serba putih, rambut panjang, Casey. Dia bersembunyi di sebalik tembok. Kakak nampak sekali, dia macam menjelma, kemudian dia jalan dan terselindung dengan tembok dekat kapak di belakang rumah kakak di Sembawang. Jadi pendengar Ria 897 FM, kakak pun berdirilah dalam beberapa saat lagi. Kakak nak tengok ni. Mungkin dia jalan tu kan, boleh nampak lagi. Tunggu 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat. Tak keluar-keluar pun perempuan ni. Mungkin bersembunyi agaknya. Jadi kakak diri daripada 40 saat sampai seminit, 2 minit. Pendengar Ria 897, apa yang berlaku selepas itu adalah satu perkara yang amat menakutkan sangat-sangat. Apabila kakak perasan dekat belakang rumah kakak Sembawang ni ada kapak. Antara kapak dengan rumah kakak ada satu pohon, Casey. Ya, satu pohon. I was looking at the kapak. Wah, cukup putih Kak Ima. Katanya Kak Ima ni sedang perhatikan dekat kapak. Dekat tembok tu lah kakak tengok tenung tembok tu. Tengok tenung tembok tu. Sebabnya kalau orang jalan, nanti dia jalan di sebalik tembok, kemudian dia jalan lagi, baru dia akan menjelma lah dekat bahagian sebelah, bahagian tembok tu lah. Jadi kakak nampak perempuan ni jalan, kemudian dia terselindung sebalik tembok, kemudian terus hilang, tak nampak lagi. Jadi kakak tunggulah, mungkin dia akan menjelma, tengah berdiri ke sembunyi. Tunggu sampai nak dekat 2 minit lebih kakak tunggu. Lama ni, mana perempuan ni pergi? Tiba-tiba Casey, ya Allah, belakang rumah kakak, antara kapak dengan rumah ada pohon. Kakak tak perasan dekat pokok tu, Casey, ada orang tengah menyangkung di celah-celah dahan pokok rumah kakak ni dekat belakang. Daunnya lebat. Daun lebat, banyak daun, banyak ranting yang tebal-tebal. Ada sesuatu dalam keadaan menyangkung di sebalik daun-daun yang lebat, sedang tengok dan perhatikan kakak. Kakak tengah tengok sesuatu, tengah tunggu dan perhatikan sesuatu. Rupa-rupanya ada sesuatu sedang perhatikan dan tengok kakak. Apabila mata kakak bertentangan dengan mata benda tu, kakak terus menjadi meremang, Casey. Tangan, bulu tengkuk belakang meremang. Kakak terus ke belakang pusing, tinggalkan dapur, masuk ke dalam bilik. Suami waktu tu tengah tidur. Konon-konon kejutkan suami lah. Bang, sana sikit bang. Suami bangun, tidur balik. Kakak pun sambung, Casey tidur. Menyeramkan sangat-sangat. Kakak nasib baiklah tingkap bilik itu sebelum tidur tadi dah tarik langsir. Jadi itulah pengalaman sebab satu kisah yang amat menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia. Akak kita tengah tunggu nak teropong. Apa perempuan tu buat? Rupa-rupanya perempuan tu dah transfer. Mungkin dia terbang secara gaib dekat pokok belakang rumah. Wati Fatila adalah seorang pendengar dari Selangor, sedang menunggang motosikal bersama dengan adik saya. Kami berdua menunggang motosikal pada waktu malam nak pulang ke rumah setelah kami keluar menonton wayang. Tonton wayang Dan apa yang berlaku, tiba-tiba motor adik saya ni ketinggalan di belakang lah. Jadi saya sebenarnya tak perasan. Saya ingatkan adik saya dekat belakang saya, tapi tak jauh lah. Hanya setelah beberapa lampu trafik, saya toleh ke belakang, adik saya dah tidak lagi kelihatan.
Saya menjadi takut menjadi khawatir dan takut dan tertanya-tanya, katanya di sini bagaimana, di manakah adik saya ni berada. Jadi akhirnya bila saya patah balik, saya tengok adik saya sedang menunggang motosikal tapi agak perlahan sedikit. Yang menyeramkan, di tempat duduk belakang adik saya ni macam ada orang sedang duduk, Casey. Saya nampak ada susuk tubuh berpakaian putih di belakang motosikal adik saya. Jadi saya dah rasa sesuatu yang tak kena. Apa yang berlaku, saya pun keluarkan telefon bimbit saya telefon adik saya. Adik saya jawab telefon dan dia kata, hello. Berhenti kat tepi. Saya kata pada adik saya. Jadi akhirnya adik saya dengar lah. Sebabnya kalau sedang menunggang motosikal ni, nak berbual dekat handphone memang susah nak dengar. Jadi adik saya berhenti di tepi. Saya pun cakap dengan dia lah. Katanya, adik, kau tunggu situ, kau jangan gerak. Saya pun patah balik, pusing dan saya menghampiri adik. Dan pada waktu itu, saya tanya adik, kenapa lambat sangat? Saya tanya pada adik saya. Adik saya pun mengatakan yang, tak lah kak, tiba-tiba motor ni macam berat pula. Macam tayar belakang tak boleh bergerak, kata adik saya. Jadi, yang menakutkan, sedang saya bercakap dengan adik saya, di sekitar kawasan yang kami ada tu, dia tengah duduk dekat motosikal kami, tengah bercakap ni, saya bau harum dan wangi sangat. Saya pun cakap dengan adik saya, apa kata kalau kita balik sekarang pun cantik. Dan kita pun berlalu pergilah meninggalkan kawasan itu. Dan adik saya sampai ke saat ini tak tahu sebenarnya yang awal tadi di belakang motosikalnya yang dikatakan berat tu ada benda yang tak diundang menumpang. Itu dia. Terima kasih pada anda, Wati Fadilah, yang berkongsi pengalaman. Hello, selamat pagi. Misteri jam 12. Siapa bercakap ni? Yana. Panggilan dari mana, Yana? Daripada Jurong East. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Pengalaman ni tentang kakak saya. Sebenarnya saya tinggal kat Sengkang. Jadi masa tu kakak saya ajak saya keluar lah untuk membeli belah. Dan saya pun ikut dia. Dan masa waktu nak balik tu, dia suruh saya balik dulu lah, pasal dia nak pergi jumpa kawan dia. Jadi dah pukul nak dekat pukul 1 pagi mak saya tanya manakah kakak saya belum balik lagi lah. Dia cakap mungkin kejap lagi balik lah tu. Jadi bila pasal rumah Sengkang saya 5 bilik tau kat sini. Jadi kita ada balcony. Jadi masa saya tengah duduk kat balcony tu, tengah tengok cerita channel TV3, saya nampak ada satu perempuan di kat pokok besar. Pasal masa tu masa saya tinggal sana, McDonald belum lagi 24 hour tau. Pasal kalau McDonald 24 hour tak senin. Jadi masa tu belum 24 hour. Jadi saya tengok macam siapa ni perempuan ni. Dan saya buat usaha, saya pandang lagi, saya tahu kakak saya. Mungkin dalam hati tu macam mungkin dengan bobang kawan dia ke apalah. Jadi bila dalam beberapa minit tu dia di dekat luar rumah tau Kisi. Selalunya dia lah akan cakap Assalamualaikum tau, tapi dia tak cakap di luar rumah. Dan masa tu pintu gate belum lock lagi. Dan mak saya tanya saya kenapa muka dia pucat lah. Jadi saya pun macam dia cakap entah tak tahu. Habis dari tu dia dah masuk rumah. Selalunya dia akan dia lah kakak saya seorang yang akan macam kalau dia masuk rumah dia akan cuci kaki semua everything lah. Dia tak cuci kaki tak kisi. Dia terus masuk bilik. Dan bila dia dah masuk bilik tu, saya pun macam kenapa tiba-tiba dah masuk bilik dah masuk bilik habis dia duduk. Habis dari itu masa tu saya rasa tak sedap hati. Jadi kakak saya ada 2 kakak. Yang pertama ni dia penakut gila. Jadi masa tu kita pun 3 adik-beradik tidur kat hall. Dan tiba-tiba masa pukul 2.30 pagi ke 3 pagi kita tengah tidur, kita just imagine dia selalu balik akan mandi. Tapi dia tak mandi tau kita. Dengan baju jalan tu juga dia baring. Jadi dalam mata saya macam maybe dia penat. Dia dah kejam mata dia. Sekali dalam pukul 2.30 3 pagi gitu, dia bangun macam, kita tahu tak macam orang kalau mati kan, tangan dia duduk kat atas perut dia kan. Dia just bangun gitu lagi sini. Saya pekik lah. Kakak saya yang first macam siap, dia dah lari dulu. Dia pergi ketuk pintu mak saya, panggil mak saya. Jadi mak saya kenapa? Habis saya cakap saya tak tahulah. Habis muka dia pucat. Habis dah gitu saya dengan kakak saya yang first tu pergi angkat dia masuk bilik. Sampai pegang tangan dia, pasal dia dah macam orang kena sampuk tu kasi. Dan lepas tu bapak saya dah tak boleh tikit je. Bapak saya cakap mak saya cari orang yang pakar lah untuk tolong kan. Dan masa tu saya pun pergi Hougang lah, satu pakcik ni untuk tolong, untuk bantu kakak saya lah. Dan masa
dah jumpa dia. Jadi macam dia pun macam ragu-ragu tau. Cuma kesian kan, pasal kakak saya dah terlalu teruk gila. Jadi dia gitu, masa dia tengah baca-baca semua everything, dia tanya saya masa saya keluar kakak saya ada apa-apa berlaku tak. Jadi saya cakap tak ada. Saya tanya kenapa. Dia cakap masa saya jalan-jalan dekat town area tu, ada satu lelaki ni, dia tengah duduk dekat tangan dia tu ada sesuatu tu gini. Dia macam, dia tak tahu dia pegang benda apa. Tapi saya waktu tu saya tak nampak lah. Cuma kakak saya ada cakap dengan seseorang ni. Dia cakap apa dia tengok tak pada orang apa keluar dari hutan, something like that tau. Jadi saya macam come bothered lah, saya berurus. So bila yang pakan saya cakap entah, saya tak pasti. Cuma saya dengar kakak saya cakap macam tu. Tapi saya tak tahu orang tu siapa lah, pasal saya tak nampak pun. Dan pakar ni cakap dia ceritakan lah, dia cakap ada lelaki yang tengah pegang sesuatu. Jadi dia marah gila bila kakak saya cakap gitu dekat dia. Pasal mak saya pernah pesan, kalau orang nak tengok tu biarlah, kita jangan cakap pasal you never know kalau orang tu boleh buat apa saja kan. Jadi bila dah cakap macam tu sekali, yang part seram gila saya tak lupakan sampai sekarang. Rupanya dia kena rasut dalam badan dia tu ada kakak cantik. Jadi saya macam pasal bila saya macam saya dah dekat situ, jadi macam susah untuk lupakan apa yang dah berlaku. Jadi macam pengalaman paling macam seram lah. Jadi dia kena rasut. Ramailah keluarga dengan kakak saya semua ada lah. Dan daripada situ dia makan masa tau kita untuk baik. Jadi itulah pengalaman tentang kakak saya. Dan sampai sekarang lah mak saya cakap jangan. Apa yang sebab kakak anda ni kena rasuk ni? Ada penghuni dalam tubuhnya. Mungkin dia selalu balik lewat ke macam mana? Kisi, dia memang suka balik lewat. Mungkin itu antara faktor sebabnya saya pernah berkongsi pengalaman seseorang dan telah pun dijawab oleh seorang pendengar, tak benar ataupun tidak. Katanya orang yang suka balik lewat malam tanpa sebab yang baik akan diperhatikan oleh jin. Dia tengok dia ni selalu balik lambat ni. Lama-lama dia tengok kan, dia pattern kan, wah dia ni suka balik lambat dan dia akan hinggap dan menjadikan orang tu kawannya. Tapi saya macam tak percaya tu sampai sekarang. Pasal macam yang lelaki yang buat kakak saya ni dia Melayu tu gizi. Umur berapa saya tak ingat, pasal ni dah lama juga terjadi. Jadi macam saya macam tak percaya lah, macam kenapa dia kena buat macam itu kan. Mungkin kerana kata-kata yang kakak saya cakap kat dia tu yang buat dia rasa marah gila. Jadi bila nak keluarkan kakak cantik tu daripada badan kakak saya pun lah susah. Susah gila dan makan masa untuk baik lah. Jadi itulah pengalaman yang paling seram lah. Terima kasih ya. Okay, terima kasih kembali. Baik, yang ini datangnya daripada seorang pengirim kita. Pendengar kita berkongsi pengalaman ini. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Zikri. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12, peminat Tegar MJ12 dari Melaka, Kesi. Kejadian ini berlaku pada waktu malam. Saya sedang memandu nak pulang ke rumah. Tiba-tiba saya ni jenis yang tak tahan. Kalau nak terkucil, saya akan keluar dan cari tandas. Begitulah terjadinya pada saya ketika sedang memandu pada waktu malam. Rasa dah hujung-hujung, Kesi. Kalau saya terus bertahan sampai dekat rumah, alamat kata dalam kereta juga nanti basah. Ini jujur. Jadi saya tengah memandu dekat Melaka ni, di kawasan, katanya di sini dekat kawasan selepas sebuah pasaraya yang besar dekat Bandar Melaka. Oh, okey. Mungkin anda tahu pasaraya apa agaknya Jadi saya pun keluar daripada kereta saya lah. Saya keluar. Malam tu memang sunyi, tak ada orang ya. Kawasan tu memang sunyi. Dah hampir-hampir nak dekat 12.30 malam. Keluar dari kereta, saya pun mencacar cari spot yang baik untuk legakan diri saya. Sumpah, Kisi, saya memang tak tahan. Saya cari. Dekat kawasan ni ada semak samun, ada pokok-pokok. Saya tengok kiri kanan, cek, saya periksa dulu. Kalau ada orang sedang menunggang motosikal, tengah driving. Maklumlah sekarang ni kan zaman orang petik gambar, ambil video. Dan nanti saya jadi viral. Jadi kata Ahmad Zikri ni, setelah saya tengok line clear, saya barulah lepaskan hajat kecil saya dekat sebatang pohon. Ya, dekat sebatang pohon. Kemudian saya pun kancing seluar, saya balik ke rumah.
Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan ini yang diketengahkan oleh pengirim kita Ahmad Zikri, bukan Zakri, Ahmad Zikri. Malam tu pukul 12.30 malam, saya dah mandi bersihkan diri. Saya baring dekat katil, tiba-tiba nak tidur tak boleh sebab anu saya sakit sangat-sangat. Saya tengah baring dekat atas katil. Aduh, makin lama makin sakit, semakin sakit dan apabila saya periksa, ia membengkak, Casey. Bengkak. Saya tengok, saya terkejut dan saya tak terfikir pun tentang saya ni buang air kecil sembarangan. Saya tak terfikir tentang bab tu. Saya mungkin rasakan ada infection, terkena sesuatu, salah makan. Itu yang saya fikirkan. Saya tengok, bengkak, Casey. Sepanjang malam saya nak tidur, tak boleh tidur, kesakitan yang teramat sangat. Dan akhirnya saya beritahu bapa saya. Saya cakap, bapa anu saya bengkak. Saya tak tahan, tengah sakit pak, nak pergi hospital. Saya beritahu bapa saya. Kemudian apa yang berlaku malam tu jugalah, bapa saya katanya di sini kita naik kereta pergi ke hospital, ke tempat kecemasan, unit kecemasan untuk dirawat. Doktor tengok pun terperanjat, bahagian anu saya tu membengkak, Kisi. Merah, membengkak. Dan bila sampai tu, doktor bercakap sesuatu dengan bapa saya. Bapa saya datang, tiba-tiba dia tanya, kau ni, bengkak kau ni bukan bengkak sakit tau. Maknanya bukan sejenis penyakit lah. Kau ada kencing sembarang ke ada tak? Saya fikir balik, ada pak, semalam. Saya cakap malam semalam lah, sekitar sebelum 12.30 malam tu, saya dah pergi dekat pokok. Saya katakan saya lepaskan hajat kecil kat sana. Pancut lagi sembarang. Bapak saya marah saya, Kisi. Tak tahan pak, tengok tak ada orang. Kau takut dengan orang, tapi kau tak tahu tempat kau yang buang air kecil tu mungkin ada makhluk yang hinggap dekat sana. Kisi, sememangnya saya tak tahu dan membengkak. Doktor hanya kasih saya painkiller. Itu saja yang dapat membantu mengurangkan rasa sakit. Keesokan harinya, bapa membawa saya berjumpa dengan seorang ustaz untuk merawat bahagian anu saya yang membengkak. Saya jalan, Casey, kena tunduk, membongkok badan, dan jalan tu harus mengangkang sebabnya sakit sangat. Mulai malam tu saya pelajari sesuatu, katanya Ahmad. Jangan buang air kecil sembarangan. Betul, Casey, dia punya sakit pedih hanya Tuhan saja yang tahu. Saya berjumpa dengan ustaz tengok pun ustaz ketawa. Bahagian anu saya yang bengkak, katanya Ahmad Zakri. Dan ustaz kata ini dia akan cubalah berusaha, dia akan cuba usahakan. Dan alhamdulillah setelah sesi pertama, bengkak saya menurun dan kembali seperti biasa. Terima kasih. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Saya Selamat. Cik Selamat. Panggilan dari mana, Cik Selamat? Daripada Tanjung Pagar. Ada pengalaman apa, Cik Selamat? Silakan. Saya nak cerita ni pasal misteri ya. Pasal dulu saya kerja dekat Jurong Island. Ini kira misteri dia siang hari ya. Ini kira tengah lunch time, tengah makan time lah. Saya kerja dekat Jurong Island ni, dekat Bayan Drive kan ya. Terus saya dah habis makan ni, dah habis lunch time lah. Habis lunch time, saya duduk tinggal relax lah dalam krim. Saya bawa krim. Hello? Ya, teruskan. Saya bawa krim. Habis saya tengah relax, saya nampak ada satu Cina pakai apa tu, semua kuning lah kira. Baju kuning, dia punya tanjak pun kuning. Dah gitu saya tengok kan, ini mesti ni Cina halau hantu ni. Siang hari tau. Sekali dia kencing, dia bunyikan lonceng dia. Kecing. Saya pun perhatikan agaknya dia ni halau hantu tak agaknya. Sekali saya tengok-tengokkan dia. Sekali saya pandang dekat cermin saya relax dekat dalam krim
dalam kabin ni kira kabin ni dalam frame. Sekali saya nampak ada macam perempuan cantik terbang tau. Perempuan cantik tu terbang. Kali dia pergi tempat saya lah. Dia masuk dalam kabin tu kan. Minta maaf je Dia masuk dalam kabin saya. Dia duduk atas saya ni. Ni hantu siang tau ni. Saya pun ingat jin lah ni Dia baca apa, Cina tu tinggal gering-gering. Dia dah tak boleh lari. Jadi dia lari tempat saya ni. Hantu Cina tu. Dia lari, dia duduk tempat saya. Minta maaf Dia apa lagi? Dia romen lah. Saya pun alamak. Saya pun dah macam rasa saya ni mimpi ke betul ni. Kan? Kali macam mana? Dia pun apa lagi? Dia cium saya, cium ni. Tak maaf dia cium. Saya pun tengok, ya ini mimpi ke bukan ni. Saya tak boleh gerak tau. Tak boleh gerak. Kali macam mana tu? Itu Cina tu, alang hantu tu dah habis tau. Dah habis bunyi tau. Bila Cina tu dah habis geling kan, dia dah habis halau. Hantu tu pun lari. Hantu Cina tu lawan hantu tu. Ingat hantu lah, jin agaknya kan. Dia pun itu Cina dah habis bunyi kan. Dia pun terbang Dia terbang. Saya pun sadar. Saya bilang ini mimpi ke bukan ni kan. Kali macam mana tu, saya pun apa lagi, saya tak puas hati. Saya turun depan lagi 100 meter tu, ada lagi satu kren. Domen kren lah kira. Saya pun pergi tempat kren lagi satu. Itu pun member saya jugalah kira. Saya bilang dengan Ali, tadi kau ada nampak tak Cina halau hantu? Ali bilang nampak, aku nampak Cina tu halau hantu pakai baju kuning kan semua. Betul tak? Hantu dia pergi tempat aku lah. Hantu dia pergi tempat aku. Habis kawan saya bilang dedek lah. Saya bilang betul, hantu tu pergi tempat aku. Dah gitu, saya tak puas hati, saya buka lah samping anu je kan. Aku tengok ni, bengkak tak? Bengkak. Kalau saya bilang, mak besar lah mak, bengkak dah. Besar lah, tapi tak ada macam sakit lah kan. Sampai pasal balik rumah tu, saya malam ni saya tidur, dah hilang lah dia bengkak. Itu je lah. Saya kerja dekat Jurong Island Bayan Drive. Terima kasih. Seram betul cerita dia.